Kali ini kita nak bercerita kisah tentang seorang lelaki yang masuk ke dalam syurga kerana seekor lalat dan seorang lelaki yang masuk ke dalam neraka kerana seekor lalat. Dan kisah ini saya tajukkan sebagai usah diremehkan. Salman Al-Farisi pernah bercerita kepada anak-anak muridnya, ada seorang lelaki masuk ke dalam syurga kerana seekor lalat dan ada seorang lelaki masuk ke dalam neraka kerana seekor lalat. Anak-anak muridnya bertanya, kenapa wahai guruku? Maka cerita Salman Al-Farisi, ada dua orang lelaki yang pergi bermusafir dan berjumpa dengan sekumpulan kaum, yang mana kaum itu menyembah berhala. Lalu apabila tiba pada kaum itu, kaum tersebut telah menangkap mereka dan menahan mereka. Apa yang dikatakan oleh ketua kaum tersebut? Ketua kaumnya menyuruh mereka untuk mengorbankan sesuatu kepada berhala mereka agar mereka melepaskan kedua-dua kawan tersebut. Seorang daripada kawan tersebut telah mengorbankan seekor lalat untuk berhala kaum itu. Maka lelaki tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Manakala seorang lagi lelaki tidak mengorbankan apa-apa walaupun hanya seekor lalat kepada berhala, maka dia dibunuh dan orang itulah yang dimasukkan ke dalam syurga. Kisah ini begitu bermakna kepada kita, nak menunjukkan bahawa suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh boleh menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga ataupun tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita tentang perkara ini. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu remehkan hal yang kecil walaupun hanya tersenyum kepada saudara kamu. Para ulama begitu mengambil berat tentang hal-hal yang nampak remeh, tetapi mereka mengambil berat akan hal tersebut, akan kebaikan tersebut. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam majlisnya, di depan ramai murid-muridnya, ada di kalangan muridnya yang mengasah pensel, menajamkan penselnya, dan bertaburanlah bekas ataupun habuk-habuk pensel tersebut. Imam Al-Bukhari tidak menegur anak muridnya itu. Setelah habisnya kuliah ilmu tersebut, anak-anak muridnya pun pulang ke rumah masing-masing. Imam Al-Bukhari lah yang pergi mengambil habuk-habuk pensel tersebut, mengutipnya sebagai suatu amalan yang baginya menjaga kebersihan adalah suatu yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dengan haiwan merupakan suatu perkara yang cukup mulia, walaupun setengah orang memandang remeh. Ada seorang lelaki di dalam mimpinya bertemu Imam Al-Ghazali. Lalu ditanyakan kepada gurunya itu, wahai guru, bagaimana Allah memperlakukan kamu? Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam mimpi itu, Allah mengampuniku kerana dulu semasa atas dunia aku pernah membiarkan seekor lalat hinggap di dakwatku lalu meminum daripada dakwatku, lalu aku membiarkannya. Maka dengan perbuatan kepada seekor lalat, perbuatan baik kepada seekor lalat pun menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Imam Al-Ghazali. Maka sebab itu bila kita berjumpa dengan haiwan, berbuat baiklah dengan mereka walaupun nampak remeh, tetapi sebenarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas.